So the rest is up to my kids. Oh, cakap putih. Kau ada. Dia ada konflik atau isu dalaman ke yang menyebabkan situasi ni boleh berlaku? Pelakon ni pun ada kabel. Nak tak nak aku kena pakai je. Faham-faham je lah. Saya tahu apa yang saya lakukan dan saya tahu diri saya. Terpulang pada anda nak menghakimi saya macam mana pun. Syamil ni manusia biasa saja yang masih memerlukan doa dan juga advice daripada mereka-mereka di luar sana. Apa masalah kau? Point! Panas melodi minggu ini, panas. Apa masalah kau? Poi! Jangan poi aku. Kenapa kau ludah aku? Tak, dia baik buat macam tu. Ternaik-naik dekat kepala aku ni. Ya kan, minggu lepas Ain kena ludah kat muka. Minggu ni siapa agaknya kena ludah? Haziq! Jangan lah. Tapi minggu ni ada banyak cerita panas di Melodi. Seperti biasa. Haziq, Ya. aku jadi macam macam awkward lagi lah kau ada dengan aku setiap Kenapa? minggu. Kenapa kau rasa macam pelik? Rasa pelik. Okey, jangan pelik lagi sebab minggu depan aku akan bawa bunga untuk kau. Bunga. Aduh, kau cakap pasal bunga ni. Haziq, bila kita cakap pasal bunga ni, aku nak tanyalah soalan kat kau. Apa soalan apa Kau ni? pernah dilayan teruk tak di luar sana? Dah tak payah cakap kat luar lah. Dekat Melodi pun dah kena teruk. Layan dengan kau. Aku ke? Kau layanan kau tak ada, aku teruk, Ain. Sebab, kenapa kau cakap aku layan teruk? Aku layan, tak, sebenarnya aku layan kau teruk. Sebab kadang-kadang aku pakai, bila orang pakai biasa-biasa je, aku layan dia memang macam tu. Janganlah. Janganlah menilai orang dari rupa, dari luaran tak bagus, Ain. tak boleh? Tak pernah dengar ke lagu Jangan Kau Menilai Dari Rupa? Macam mana lagu tu, nyanyi sikit? Jangan kau menilai dari rupa. Biar dia nyanyilah, jangan nyanyilah. Ya. Tapi Ya, dengan cerita nyanyilah. bunga siap explain dalam video. Ya, dia buat video kan? Ya. Viral, tapi ada masalahnya, ada orang kecam dia juga. Siapa yang kecam? Jom kita tengok story ni. Let's go. Dia katakan jangan judge commission orang semua. I scared lah, I scared. Tular baru-baru ini apabila seorang penyanyi rap Bunga menyuarakan rasa tidak puas hati apabila dilayan secara buruk oleh pekerja di sesebuah produk. Enggan mengulas lebih lanjut? Bunga, sila jawab. Itu adalah live sebenarnya. Benda ni Bunga tak aware yang orang screen record. Selain benda tu viral, Bunga dapat banyak DM yang share pengalaman seperti Bunga ada yang lebih teruk. So itu adalah something yang kita kena ubah something dengan benda tu. Dia tak tahu yang masuk kedai tu apa tujuan dia. Macam Bunga, I work very hard. I seorang student juga. So beli barang dari tempat itu adalah satu reward untuk diri sendiri. Jadi kita pun nak rasa benda tu best. Faham tak? Tapi apa yang Bunga nak cakap, Bunga minta maaf dulu sebab kaitkan isu tu dengan gaji dan commission. It's not about that. Itu bukan konteks dia, okay? Benda tu unnecessary, very very unnecessary. So Bunga memang kadang-kadang bila kita marah, perasaan marah tu adalah perasaan yang paling bahaya. Kadang-kadang kita terlepas cakap tanpa kita berfikir pun. Kita tak boleh nak deny benda tu. Bagus juga orang tegur Bunga. The message dalam video tu adalah untuk menyampaikan bahawa kita pergi sesuatu tempat, kita nak dilayan sama rata. Saya tahu KLCC ni antara tempat tarikan pelancong kan. Kenapa yang membuatkan Bunga memilih nak ke KLCC juga tapi tak ke tempat yang lebih dekat dengan Bunga sendiri? Tempat mana pun kita kena layan tu, bukan disebabkan kedai itu ataupun lokasi itu. Sebab time tu kita memang last minute, kita jalan-jalan nak tengok-tengok je, kita nak beli barang lah, so saya pergi. Itu yang paling terdekat time tu. Saya pun macam orang yang nak tahu lebih banyak info yang benda yang saya nak beli. Few orang dia tak tahu barang, mungkin dia perlukan you punya suggestion. Dari segi cara layanan, apa yang mungkin Bunga boleh describekan? Saya receive a lot of DM yang cakap tak salah pun dia tanya soalan seperti itu. Memang soalan tu tak salah, tapi cara dan nada seseorang itu, kita tahu intonasi orang tu macam mana. Dia tanya I macam, kek nak apa? Berapa gig? Kalau apa? I pun bukan tanya dia in that way. I tak mengharapkan dia layan I seperti seorang puteri ke apa, tak. It's just be nice, be friendly and respect. I tahu ketika itu I berpakaian seperti itu, benda ni kita tak plan. Kalau dia terjadi ke orang lain pun, mungkin akan rasa macam mana saya rasa. Ada tak pihak sana menghubungi Bunga sendiri untuk menyelesaikan masalah ni? Alhamdulillah saya dapat info dari management saya bahawa pihak belah sana ingin berjumpa saya lah, dan saya bersetuju untuk berjumpa, dan kita harap benda ni selesai dengan cepat. Kita perlu buat something sebab ini melibatkan servis dekat public. Kita tak end relationship kat situ lah. Mungkin kita boleh buat something about it, dan ia melibatkan nama yang ada dekat tempat dia, dan kita tahu nama itu adalah orang yang macam wow. Tapi layanan dia, dari side Bunga pun Bunga ada kena ubah. Sebab kita makin lama makin membesar, dan ada perkara yang orang pesan kita kadang-kadang lupa, dan benda itu bagus kalau orang ingat.
Itu dia. Nampak dia cakap dia nak bagi hadiah dekat diri dia. Dia nak dilayan dengan best. Bila kita datang kan dengan excited nak beli barang tu kan. Expectation dia pun tinggi juga. Yes, faham. Tak apalah. Bunga, kita maafkan Bunga, okey? Ya, okey. Tapi sekarang ni kita nak tanya Ain lah. Kalau ayah, kita panggil Ayanda. Ayanda. Kalau mak? Manda. Bukan, ibu. Oh, ibunda. Ibunda. Oh, ibunda. Ibunda. Tapi kalau nenek? Nenda. Nenda. Yes, guys. Kita ingat sebenarnya kita ada Something nak bagi tahu kepada anda pasal Nenda. Pasal Nenda. Mana tu pasal Nenda tu tak keluar-keluar tu? Belum, sebab diorang kata kita tinggalkan Nenda ke tepi dulu. Oh, jangan sebab dulu. sekarang ni kita nak cerita pasal program terbaru TV3. Dengar cerita guys, program terbaru TV3 ni, host dia Haziq, you all. Haziq, kau baru-baru ni banyak back to back. Ya, dia orang kata rezeki anak ni. Rezeki anak rezeki kan? anak. Benda-benda dah dapat. Kita bersyukurlah dengan rezeki yang ada kan. Tapi nak bagi tahu kepada anda, paling juara ni akan start 21 Ogos nanti. Dekat dah. Muka kau juga. Ya. Tapi apa yang seronok terpaling juara ni? Terpaling juara ni yang best sebab dia gabungkan dua generasi. Wow. Kan? Senior dengan junior. Nak tahu pasal terpaling juara. Nak tahu pasal terpaling juara tu macam mana? Anda kena tengok 21 Ogos nanti sebab cerita ni ada kapten. 3 kapten yang akan menjadi kira macam guru lah. Mentor lah, untuk macam mentor mengajar. Ya, betul. Wah, seronok So kita panggil dia captain. Captain. Yes. Okey, nak tahu macam mana cerita dia? Jom kita saksikan terpaling juara. Terpaling juara. Ramai yang susah hati pasal tanah tu tahu sebab dia orang dah sign dah. Surat tu tak sah. Mereka semua menandatangani surat itu dalam keadaan memaksa dan dipaksa. Awak ni lawa semacam ni macam bukan Kaisaran yang kena sebelum ni. Awak pelik ke mengejek ni? Hajar Aminah! Apa tunggu lagi? Hajar sekarang ni dah tak ada puasa. Kau tak payah ugut-ugut akulah. Kau takkan dapat apa pun sebenarnya. Episod akhir Nenda Isnin 6 petang di Sakura TV3. Ini adalah satu program baru yang memang sangat-sangat hebat. Kalau kita tengok dia punya masa perbincangan tu, orang cakap, oh, program ni bakal hebat. Wih, dahsyat. Saya rasa program ni memang antara program yang memang terpaling apa? Kita ada hashtag playlist AJL sebab lagu-lagu AJL saja yang kita akan bawakan dan kita ada barisan-barisan kapten yang semua juara-juara plus kita ada gabungan senior dan juga junior daripada yang kita dah audition. Senior kita semua yang pernah berada di pentas-pentas AJL. Itulah dia punya beauty sebab kita ada senior akan berkongsi pengalaman sesuatu kombinasi yang sangat baik. Mana tahu mungkin akan keluar sesuatu yang baru dari segi kreativiti, kekuatan lagu-lagu yang akan disampaikan. Expert itu paling penting sekali lah. Saya rasa setiap kapten akan berlainan sebab semua mempunyai kekuatan masing-masing dan juga pengalaman yang berbeza. InsyaAllah akan cuba untuk guide mereka yang memerlukan guide saya dengan pengalaman-pengalaman yang pernah saya ada. Bagi saya semua hebat, especially the senior. Proses ini adalah proses pembelajaran dan juga proses untuk saya berkongsi sebenarnya. Saya juga ingin belajar dengan senior-senior bagaimana mereka mengekalkan kejayaan mereka sehingga sekarang. Kenapa I ambil decision untuk masuk? Sebab I nak nyanyi, boleh tak? Tak salah kot saya nyanyi sebab saya seorang penyanyi kan. Dan saya seorang penulis lagu. AJL merupakan saya punya acuan untuk saya jadi seorang penyanyi hari ini. Dan saya pernah jadi antara juri-juri untuk semifinal, juri-juri untuk AJL. Saya rasa macam okeylah, benda ni macam nostalgia. As a first batch, kita orang rasa memang sangat-sangat bertuah. Dalam masa yang sama, kita orang nervous juga. Sebab kita nak lawan otak-otak kan. Kena bagi 110%. Kita bagi yang terbaik dulu. Bila dah ada kapten nanti mungkin strategi yang lain atau di luar kotak tu akan ada lah. Honestly memang sangat pressure lah. Dia macam semua memang takut gila. Bila kita duduk sebelah dia pun kita rasa macam rasa aura dia. Aura dia lain. Aura dia lain. Jangan lupa saksikan kami. Saya Akmal. Saya Akish Alia. Saya Syaz dalam Terpaling Juara. Pada setiap hari Ahad jam 9 malam, okey? Di TV3. Yes. Aha, ini pula kisah tentang pelakon Liza Abdullah. Baru-baru ini tular video di TikTok yang menunjukkan aksi pelakon Liza Abdullah dan Rin Rahim berciuman mengundang kecaman netizen. Apa kes ni? Melodi dapatkan pelakon Liza
Abdullah. Kita ni panggil Kak Liza ni tanpa sebab lah. Ada sebab ada cerita panas. Nak tanya. Nak telefon aku cari aku berjam-jam sampai 3-4 orang. Apa benda masalah Melody mencari aku? Aku tak ada cerita panas. Boleh mengundang Melody cari I. Tapi I pelik. Hari ni I rasa macam, why ya? Kenapa diorang ni? Untuk pengetahuan walaupun dah bertahun dalam industri ni, I tak ada TikTok pun. Tapi kenapa dah setelah 5 ke 6 tahun itu masih kita orang syuting? Ya Allah ya Tuhanku. Kenapa yang benda yang sedikit setong act tu yang direkodkan, diviralkan, tak dapat apa pun? Dik, kakak tak kisahlah awak emas siapa pun yang memviralkan benda tu. You all tak rasa ke apa tujuan? Kalau tujuan you memang nak menaikkan marketing untuk bisnes ke, kakak halalkanlah. Tapi kalau cara you all nak memalukan I, itu bukan cara dia. Sebab kena ingat kakak ni dah bercucu, dah beranak, pinak dah. Sampai benda ni berlaku sebenarnya untuk pengetahuan, masa you all call I sendiri tak tahu sebab I bukan orang TikTok. I tak follow TikTok and I tak ada account TikTok. And then bila you bagi tahu pasal benda tu, rupanya anak-anak I yang dah teropong benda tu. Of course, kita ada anak-anak yang memerhati dia. So I kata, sebelum you nak buat sesuatu, fikir tak yang kita nak ada anak, ada keluarga, fikir tak perasaan anak-anak. Memang benda tu tak ada apa-apa. Saya nak jelaskan kat sini, memang benda tu tidak ada apa-apa. Tapi anak-anak I, of course, dia tahu mak dia dalam bidang seni dan dia tahu mak dia, I nak nangis ni. Mak dia bekerja, cuba nak membersihkan nama. I tak naklah benda-benda macam ni nanti memalukan anak I sebab kita dah bercucu kot. So anak I berpakat adik-beradik dia menyelesaikan masalah tu dengan empunya TikTok. Rin Rahim, I dengan dia dah memang macam anak. You pergi tanya Rin Rahim, dia cium tak mak dia, dia peluk tak mak dia. I dengan anak-anak, walaupun anak I dah besar-besar, kita berpeluk bercium. So apa masalahnya? Cakap tahu kan akak ni public figure. Kenapa buat gaya macam tu? Ini nak kena budak Icah ni tahu soalan dia. Kita orang ni di lokasi, siapa-siapa yang tahulah kita dah macam anak beranak. Kalau tak direkodkan macam-macam benda lagi berlaku. Tapi macam adik-beradik, siapa-siapa yang dalam bidang seni yang mengenali saya ataupun siapa-siapa artis yang tengah tengok sekarang ni, kita berlakon dekat set macam mana. Kita dah macam family. Kadang-kadang mungkinlah kesilapan kita orang ni, kita bertindak atas gurauan. Tetapi bila benda tu diviralkan, dia tak jadi gurauan, dia jadi benda serius. Tapi mungkin kesilapan kita orang banyak sangat nak share benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi kalaulah video tadi tu mengundang kemarahan, mengundang benda-benda yang tidak baik tentang diri saya, tak salah pun kalau saya minta maaf kerana video itu mengundang spekulasi semua orang. Sebenarnya tidak niat pun, walaupun you kata dah tahu kenapa nak tunjuk, tapi kita dah memang kita dah macam anak beranak. Kalau orang kata kalau berpelukan pun tak apalah sebab perempuan sama perempuan, ini pula cium mulut mengundang persepsi yang lain. Kau Nica, tadi kau cakap dengan akak, kau tak nak tanya soalan tu, kau tanya kau kena dengan aku Nica. Tak ada apa pun, tak kena pun. Rin tu memang antara artis yang memang manja. Kalau dia dapat kita, dia peluk kita, dapatkan dia cium kita. Dia memang budak yang manja. Tadi I tak ada timbul isu pun. Tanyalah mak dia. So anggaplah Rin tu macam anak sendiri ya. Tapi ni kau ni pandai kata aku. Taklah, tak cium lah. Tak kena. Tak kena. Masya Allah. Kenapalah ya Allah. Aku tak ingat kena, kita rasa macam tak kena. 6 tahun dulu. Tengok apa? Okey, tak macam akak cakap tadi kan, video tu dah 6 tahun dan ada orang yang upload. Sekarang ni mungkinlah penyelesaiannya apa yang akak harapkan dan mungkin pesanan akak kepada si dia tu yang buat ambilkan video saya yang dah lama yang saya rasa tak ada mendatangkan manfaat pun untuk tujuan bisnes you. Macam saya cakap tadi, I maafkan you. Tapi kalau tujuan you untuk memalukan I, you kena jawablah besok. Sebab anak-anak I ada. Anak-anak I mesti ada perasaan. Please lah, janganlah mengambil kesempatan di atas khilafan kita juga dulu. Bila kita berlakon, kita tak sedar. Benda tu kita rasa macam tak ada apa pun. Sebab kita dah anggap tak ada benda. Tapi bila divideokan, direkodkan. Because kena ingat benda ni sebenarnya mana-mana pun berlaku. Cuma lagi tidak divideokan, tidak diviralkan. Saya minta sangat orang luar di sana, please ambil note lah. Korang pun ada keluarga, korang pun ada kawan-kawan. Kalau niat tu tak baik, percayalah balasan tu tetap ada. Apa yang buat tu dah menyinggung perasaan anak-anak saya dan hubungan saya dengan anak-anak tidak begitu baik pun tadi sebenarnya. Ada benda yang kecelaruan dan dia tidak menggalak pun saya datang kat sini. Dia kata tak payah nak layan, tapi I tak ada masalah dengan you all. So I datang sini bagi penyelesaian. For me, kita tidak boleh lari pada masalah. Kita kena face masalah itu. Tak ada isu pun sebenarnya yang mana yang nak tunjuk ataupun yang mana tak tunjuk. Netizen, okey, kita ni yang kena betul. Nampak tak? Saya takut betul nak bercakap tentang ini juga sebenarnya. Assalamualaikum, terkejut kita lah dah live semuanya. Biasalah kita tak biasa live. Di sini jangan terkejut kenapa Amira Rosli berada di Melody. Saja nak umumkan saya adalah host terbaru Melody anda dan minggu ini adalah minggu terakhir Ain dan juga Haziq. Kita ni nak hidup kena pandai tau. Kita kena hijack semua program TV3. Minggu lepas saja umum aku jadi host dengan kau, tiba-tiba minggu ni dah kena ke? Tak, aku tak sangka nama aku dipetik sekali yang minggu terakhir tu. Okey, yang kau je Haziq.
Bagilah peluang. Oh, okey, tak apalah. Kita buat Nona lah. Kau try nyanyi lagu Nona. 1, 2, 3. Okay. Nona manis. Sedap tu lagu. Okey, tapi sekarang ni kita bersama dengan Amira Rosli yang dah try jadi host, tapi kita tahu Amira Rosli adalah seorang pelakon. Jadi Amira Rosli, perkembangan terbaru lakonan Amira Rosli sekarang dengan cerita 2 bulan Amira Rosli. 2 bulan bercuti bukanlah sebenarnya nak bagi laluan pada husband dulu. Dia tengah sibuk, tengah hot drama dia. Take-turn lah. Kita mengacara lah dulu. Pelan-pelan, jangan gebuk, jangan gelujur orang kata. Okey. Tapi Jaja, tapi Mira bukan buat melodi kan? Melodi. Kita baru start. Apa salahnya kita kongsi rezeki? Tapi kawan-kawan. Mira, memandangkan Mira nak jadi host melodi ni, apa yang Mira tahu pasal melodi? Pasal melodi Okey, melodi je. Nak test lah ni. Tak dinafikan melodi ni. Rancangan hiburan nombor 1 di Malaysia. Lepas tu melodi, come on lah. I membesar dengan melodi dengan TV3. Kecil-kecil aku dah dengar gosip. Oh, dengan kecil-kecil dah dengar gosip ya. Melodi ni pun dah lebih 3 dekad dan juga TV3 baru-baru ni kan dah celebrate birthday yang ke-38. Happy birthday. Yes. Dan ini apa depan mata kita ni, kita nak tanyalah rahsia kecantikan. Betul, sebenarnya sebab kita Amira kan dah 2 anak, still maintain kita nak tahulah rahsia. Ya, walaupun seorang wanita berkerjaya kan, memang busy Amira. So apa yang Amira boleh gambarkan dengan menjaga kecantikan? Okey, sebenarnya kita ni dah usia 30-an ni. Orang kata boleh kata umur yang matang, matang dari segi pemikiran, lebih tenang buat tindakan dan kita kena sayang lebih pada diri sendiri. Pastikan jaga pemakanan, badan kena sihat dan yang penting kena be seri-seri inside out. Sebab itulah benda ni ada atas meja ni, Flavets ni. Dia selalu ada dengan Mira. Umur ni, kita ni jangan risau pasal umur, kita tahu. Umur is just a number. Yang penting physical, mental kena sihat. Barulah badan kita ni sihat juga. Oh, senang letak macam tu je. Betul. Lepas tu sekejap lagi kita minum. Kita bagi dia dilute dulu. Jangan minum sekarang. Tak ada taste nanti. Bila ada cakap pasal 38 tahun, umur TV3. Kalau kita lah sebagai manusia ni umur 38. Apa yang Amira boleh gambarkan manusia berumur 38 tahun? Itulah yang macam Mira cakap tadi, 38 tu is just a number. But for me, if I 38, I always be 28. Alamak, sebab dah ada Flavets. Jangan risau ya. Aziz muka risau je bila kau sebut 38 tadi Mira. Kita lambat lagi 38, lambat lagi. Aziz umur berapa? Apa? Umur berapa? Saya 31. 31? Sebaya Sebaya. Semua tiba-tiba sebaya. Ya. Okey, kita ada story lagi nak bawa kepada anda ni. Satu pasal sorok muka anak. Ya. Kau tak sorok muka anak kau? Tak. Kita ada orang lain pendapat kan. Dan satu lagi dengan cerita ada pasangan suami isteri nak buat konsert. Wow. Amira ngamal lah tu. Dia lah buat konsert, dia lah pengacara. Okey, jom kita tengok dulu. Ni dengan cerita Kak Lina Pom-Pom. Dia komen pasal sorok atau tunjuk muka anak kat social media. Jom, let's go. Satu ni. Tunjuk. Sorok lah. Tunjuk. Sudah lama kan kita tidak mendengar gosip Kak Lina Pom-Pom. Kalau kita tengok Instagram Kak Kepom ni, setiap hantaran gambar anaknya akan ditutup. Ish, kenapa tu Kak Lina Pom-Pom? Apakah yang sebenarnya? Cuba disorokkan. Tak adalah pada Kak Lina, Instagram tu untuk kerjaya Kak Lina. Macam hal personal, Kak Lina akan masukkan sikit-sikit. Kalau boleh, Kak Lina tak naklah tunjukkan kemesraan sangat dekat dalam IG kan. Jadi kalau kita tak nak menimbulkan kata-kata orang, so kita yang kena kontrol. Pasal anak pula, memang sampai sekarang Kak Lina masih lagi menutup menggunakan emoji dekat muka manja dengan Haider. Sebab apa? Sebab itu pilihan Kak Lina dek. Gitu. Kita tahu ada juga yang sama macam Kak Lina yang tak nak postkan sangat pasal dia punya personal life. Apa yang Kak Lina boleh katakan kepada netizen kat luar sana tu? Sebenarnya macam ni, kita ni kan semua ada hak masing-masing. Macam Kak Lina sejenis kalau nak buat sesuatu benda, Kak Lina mengikut kehendak kemahuan Kak Lina, bukan disebabkan orang lain. Tapi pada Kak Lina tak jadi masalah kok. Malaysia tetap bahagia, Malaysia tetap perlukan hiburan walaupun Kak Lina tak post gambar anak-anak. Nampak tak Malaysia perlukan hiburan? Kak Lina tak post dekat IG. Adakah Kak Lina simpan dulu untuk buat secara eksklusif kat Melody? Menang tak? Menanglah soalan dia. Buat masa sekarang ni biarlah anak Kak Lina menjadi seperti anak-anak yang lain. Kak Lina nak diorang bebas daripada dunia glamour. Biarlah manja dengan Haider menjadi manja dan Haider. Biarlah kami bersederhana. Kita dah lama tak dengar Kak Ilim nyanyi. Tak ada plan ke nak buat konsert? Asyik nak mengacara je, tak boring ke? Okey, sebenarnya macam ni. Biarlah Kak Lina bokong. Okey.
Okey, sebenarnya macam ni. Setakat ni lah buat masa sekarang ni Kak Lina dah ada jadual kan. Jadual syuting, jadual pengacaraan. Kalau Kak Lina campur dengan jadual nyanyian Pita. Tapi sebelum tu, ni macam lari tajuk sikit lah Kak Lina nak ucapkan tahniah kepada kawan Kak Lina, Haziq dan juga Ain. Semoga berjaya menerajui keluarga Melody sampai letupan pom naik ke atas langit lah dek. Jadi Kak Lina sebagai kawan, Kak Lina bangga dengan kawan-kawan Kak Lina. Kak Lina nak ucapkan tahniah dan all the best. Okay, sayang korang berdua. Kita kawan-kawan ni jangan cemburu dengan kawan-kawan kita punya rezeki sebab rezeki semua dah ditentukan, cuma kita usaha sampai berjaya. Jangan dengki ataupun iri hati dengan rezeki orang lain. Namat nak. Kita nak tahu juga, ada tak Kak Ili berhadapan dengan kawan-kawan yang depan huha-huha, belakang komen dengki dek? Macam tu adik pula. Member cakap dek. Nampak tak? Sebenarnya kan Kak Lina senang nak menjadi Eli Mazlin ataupun nak jadi Kak Lina Pom-Pom ni mudah. Dia buat je kerja dia. Dia tak fikir yang lain. Kerja dapat, Kak Lina buat yang terbaik, itu je. Yang lain-lain Kak Lina tak terfikir. Kak Lina tak fikir langsung. Itu dia. Pandai cover line Kak, ya? Dah lama kan? Dengar, Dek? Ya. Dengar, Dek? Dia panggil Dek dekat Kepong. Dia panggil berani dia, Okey, kita masih ada lagi Mira dengan kita kat sini. Tapi Mira, Mira kan seorang pelakon. Banyak dah drama Mira berlakon. Kita tahu antara drama yang Mira macam tak boleh lupakan lah. Pengalaman ke apa ke dari segi syuting ke. Okey, ni antara salah satu yang very challenging masa Mira shoot Sabarlah Duhai Hati. Dia very challenging sebab masa tu PKP. So, banyak SOP yang kita kena patuhi dan banyak benda first time yang Mira lalui time tu. So, tapi susah-susah time tu hasilnya alhamdulillah memuaskan. Impossible made possible orang kata. Okey. Tapi kita nak tanya Mira punya tips lah kan. Mira ada 2 anak, busy bekerja. Nak tanya tips kecantikan. Nampak? Yang laki yang tanya tips kecantikan. Sebenarnya Ain nak tahu Mira. Macam mana Mira buat? Tak ada. Tips kecantikan tu senang je. Mira dah bagi tahu tadi Mira dah jumpa Flavets Effervescence Glam ni waktu Mira shoot Sabarlah Duhai Hati tu. So tambahan suplemen kecantikan ni sebenarnya bila kita ambil dia mempercepatkan kesihatan dan kecantikan kita di keseluruhan badan. Tak adalah ambil masa lama sangat. Tak ada. Kan? So korang memang kena try Flavets Effervescence Glam ni. Ya, betul. Dengar Aziz? Okey. Dengar. Terima kasih di atas tips tu. Mungkin lepas ni saya akan lebih cantik. Bukan kau, isteri kau lah. Engkau pun boleh juga. Tapi isteri kau, kita kena jaga isteri. Ya, betul. Okey, tapi Mira nak tanya. Untuk ulang tahun TV3 kan, kita tadi Mira pun dah cakap pasal 38 tahun. Apa yang bestnya sempena dengan ulang tahun TV3 ni? TV3 ni dia dah menyajikan macam-macam program menarik untuk kita semua. Dan terima kasih juga Mira ucapkan kepada penonton setia. Penonton nanti Nona nak sebut. Masuk cerita dia. Belanja Nona lagi. Pukul 2 kejap lagi bukan sekarang. Terima kasih juga kepada penonton setia TV3 yang sentiasa menyokong karya-karya terbaik di sini. Dah siap dah air kita? Dah siap dah. Jom kita cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kecap. Air nak rasa je, bukan nak minum. Tak duduk. Sambil-sambil tu Mira boleh baca lah apa yang ada kat situ. Jangan lupa layari laman Instagram Melody untuk sertai peraduan mingguan Flavets bersempena dengan ulang tahun TV3 yang ke-38. Nak tahu dapat hadiah tak? Hadiah apa? Hadiah wang tunai RM38,000. Wow. Sama dengan umur TV3. Siapa nak bagi? So, join sekarang sebab dia sampai hari Khamis minggu depan sahaja 18 Ogos 2022. Cara dia? Bagaimana caranya? Senang je. Korang sambungkan pantun 4 kerat dengan secara kreatif dengan menggunakan 4 perkataan iaitu melodi, glams, anjal dan juga cerah. Tapi nak memudahkan kerja diorang ni, Mira bagilah 2 kerat dulu. Boleh ke? Boleh, silakan Mira. Okey. Flavets Glams Rahsia Amira Rosli dalam Sabarlah Duhai Hati tampil berseri-seri. Lepas tu sambung lah. Takkanlah semua kita nak bagi. Thank you Mira di atas pantun tersebut. Ada satu cerita yang saya nak bawa korang tengok. Cerita apa lagi? Cerita panas. Pasal duda terhangat. Alamak, dah tak duda dah ke? Jom kita tengok ni. Jom. Okey. Apa yang hangat ni? So hari ni seronok sebab semua excited nak syuting dan kita balik
Kekuatan Selangor. Pelawak dan usahawan terkenal Syuib akui kurang selesa apabila namanya sering dikaitkan dengan ramai wanita sejak pemergian isteri tercinta Allahyarhamah Siti Sarah Raisuddin tahun lalu. Antara yang pernah dikaitkan dengan Syuib seperti Datuk Sri Vida, Zara Zia dan Wan Syamila. Yang mana satu pilihan Syuib ni? Tak apa, jangan stres. Jom kita dengarkan apa kata Syuib. Mula ada tekanan saya bergambar dengan orang ni kan. Mula nak kena-kena. Lepas tu menekan-nekan itu nak pasal jodoh saya. Bila dah lama-lama ni saya rasa dah lali. Saya okey je. Asalkan diorang tak berlebih-lebihan. Sebab selagi mana diorang ambil berat pasal saya itu satu rahmat bagi saya. Yelah awak ambil tahu pasal kita kan. Dia kawan dengan siapa. Saya rasa itu satu rahmat. Cuma saya minta kalau ada nak usik-usik tu bersederhana lah. Kalau nak mengkena-kenakan tu jangan berlebih-lebihan. Itu je. Secara jujurnya, Syuib dah mengenali seseorang ataupun belum? Secara jujurnya, insyaAllah saya ada mengenal seseorang. Berapa lama? Adalah, lama tak lama macam tu. Ada mengenali hati seseorang, insyaAllah. Masanya akan tibalah. Saya tak berani nak komen tentang itu sebab jodoh, ajal, pertemuan dengan semua tangan Tuhan. Saya takut betul nak bercakap tentang ini juga sebenarnya. So saya serahkan. Kalau ada, saya begitu. Kalau tak ada, saya diam-diam je. Adakah orangnya itu dalam industri ataupun orang biasa-biasa saja? Dia orang biasa je, orang biasa. Bukan dalam industri. Pilihan Syuib sendiri atau pilihan family? So far, pilihan mak saya. Aku terima nikah Elisa Alia binti Ilyas dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Syukur Alhamdulillah, Aiza Amdan dan Elisa Alia selamat dihijab kabulkan sebentar tadi dengan sekali lafaz. Kami dari Melodi mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga perkahwinan bina kekal hingga ke jannah. Kami baru saja selesai majlis pernikahan kami and thank you so much kepada mereka yang mendoakan saya dengan Elisa. Thank you, semua berjalan lancar, alhamdulillah, tak hujan. And thank you semua A-Park, our sponsors, KL, WM, thank you so much Atelier Amani, semua yang bagi the food pada hari ini, press, the media yang datang pada hari ini, thank you so much. Kami sangat menghargai. Minta maaf kalau ada salah silap, minta maaf kalau kami ada salah bahasa ke apa. Thank you so much and alhamdulillah. Hello. Apa ada rasa macam nak bergerak pun ada rasa macam berat tu aku ada. Gerak saya entah kenapa kan. Harapkan mak bapak suap kau sampai kau ketua. Seorang Muslim yang tidak tahu hukum agama. Kau bapak kau Masih lagi bersama kami dalam Melodi. Kenapa? Kau ada baca cerita panas je ni? Tak, aku bukanlah cerita ni bukan panas sangat. Tapi aku macam curious. Memang betul-betul nak tahu. Kenapa? Tak ada, hari tu kita dengar cerita lah. Yang Datuk Adi Putra. Aku dengar tak? Siap baca dekat IG dia. Ya, dia tulis kat IG dia. Dia call satu production ni, Kembara. Kembara production dia call. Diorang tak angkat sampai dia cakap rasa nak belikan telefon lah. Kejap lagi kita cerita pasal tu. Aku ada dapat VT di pasal tu. Tapi ini cerita pasal Diva AA kan minggu lepas kena ludah kan? Ya. Masih sampai sekarang. Minggu ni kau tak masuk muka ke? Masih simpan. Bukan senang. Aduh, dia tak masuk muka pula. Tak apa baik lagi. Ya, antara dua ni lah kan. Diva AA dah dengan Azad Elite dah berbaik ke belum? Tak tahu lagi dah baik ke belum lah ni. Tapi kita ada masih lagi sekarang ni kita nak bawa masuk Amira Rosli yang dengan cerita ada benda yang tak settle lagi dengan Amira Rosli. Apa lagi ya Allah? Orang dah start kereta nak balik tau. Apa lagi ni? Tak puas hati ni. Kita tak puas lagi. Tak puas hati lagi. Ya, sebab Amira Rosli ada something lagi nak bagi tahu kepada anda. Pasal kecantikan lagi. Pasal kecantikan sebab sebab minggu lepas Ainidos tak basuh lagi muka dia. Okeylah, ludah kita minggu lepas, so kita nak tahu lagi lah berseri-seri. Okeylah, kita bagi clean and clear dekat sini untuk Ain dan juga semua penonton. Rahsia kecantikan Mira adalah Mira gunakan tadi Flavets Effervescent Glams. Mira senang je, Mira amalkan sehari sekali, nak bancuh pun macam tadi korang dah tengok senang. Rasa dia pun
sangat sedap. Dan bila Mira dah gunakan, rasa dia sangat perbezaan dia sangat ketara. Sebab apa? Ingredients dia the bomb. Dia ada L-glutathione yang tinggi sebagai antioksidan dan juga ejen pencerahan. Ada juga collagen peptide dan juga vitamin C untuk efek anjal dan sihat. Barulah berseri-seri. Dah tahu dah? Boleh balik dah? Boleh balik dah? Tadi kereta tak tutup. Tak tutup enjin. Dah terus balik. Tak apa. Amira. Biar kereta dulu. Sebab sekarang ni nak tengok Divine A dengan Azhar Elite dah berbaik ke belum. Tak ada orang gaduh hari tu. Tak baik dah gaduh-gaduh. Apa macam ni? Kita tengok dulu. Jom, kita tengok. Kita tengok. Siangnya. Apa cerita ni? Bila kita dah jumpa hari ini, I know Abang Wan macam mana. Abang Wan ada hak untuk bercakap, Azhar pun ada hak untuk bercakap, untuk bagi tahu keadaan Azhar ketika itu. Kita ada emosi kita sendiri. Sekarang ni kita dah tahu, jadi kita selamat Hari Raya. Abang Wan ni marah bersebab I punya ayat memang berbeza. I'm so sorry that you terkilan. Kata ni tapi menganyam aku gini-gini. Bukan soal menganyam. I cakap tu general. How dare ni si batu api ni menganyam. Muasabahlah, udah-udahlah weh. Kau cari balik akaun kau. Aku unblock. Sebab aku dah block akaun kau. Jadi aku unblock. Okey. Tenang-tenang settle Salah mindset. Orang cakap aku gini-gini, I really angry. Sebenarnya orang tu akan disengit. I don't care. We are sharing the truth. Bila ada yang hina tu, you put yourself in my shoe. Itu je. Sebab I tahu I tak ada masalah dengan Azhar. Cara kita tu membuat orang fikir yang buruk-buruk pasal kita. Is air mata, bukan air mata down, tapi air mata bless that Melody nampak benda tu. May God bless each and every one of you who agreed our points. Whether you side Azhar or you side me. Itu je. Siapa tak kenal dengan pelakon Datuk Adiputra yang baru-baru ini mengeluarkan satu posting seolah kecewa dengan studio kembara Sendirian Berhad yang susah dihubungi. Melody ingin mendapatkan Datuk Adiputra namun difahamkan beliau bertolak ke London untuk urusan lain. Kami dapatkan pengarah daripada filem produksi tersebut. Apa cerita ni? Hari Khamis semasa dia post dalam IG tu, pada pukul 5 petang tu kami berbual sebenarnya. Kita bincang pasal trip pergi ke Indonesia lah. Mungkin ada di mana-mana dari segi hubungan teknikal dan sebagainya. Dengan kami di pihak penerbit sebenarnya tak ada masalah. Dia ada konflik atau isu dalaman ke yang menyebabkan situasi ini boleh berlaku? Tak ada isu dan sebab saya buat dia pukul 5 tu semua okey. Mungkin saya kena cuba berhubung dengan dia lagi. Sebab saya selepas tu, maknanya hari besoknya juga, malam tu pun saya cuba call dalam pukul 11.30 tu tapi tak berjawab. Dan pada besokan hari 2-3 kali saya cuba call juga tidak berjawab. Okey, adakah abang merasakan perkara ini tidak sepatutnya berlaku sampai melibatkan social media? Saya rasa itu kena tanya dengan Datuk Adi sebenarnya. Sebab di pihak kita penerbit, kita okey saja kalau ada apa masalah pada artis kita ataupun pada production, datang saja berjumpa dengan kita. Datuk Adiputra juga ada mengatakan yang membeli handphone untuk pihak kembara. Adakah pihak kembara ini susah untuk dihubungi? Kalau isu berhubungi pihak kita tak ada pun tidak sepatutnya berlaku. Jadi saya rasa datang berjumpa dengan kita, insya-Allah kita boleh selesaikan dengan baik. Tapi saya rasa insya-Allah kita akan baik seperti sedia kala lah. Datuk Adiputra ada mengumumkan yang dia tidak akan hadir ke tayangan gala Mat Kilau di Jakarta. Jadi pihak kembara tahu ke apa puncanya? Mungkin selepas kita akan bincang dengan Datuk Adiputra untuk kita mengetahui lebih lanjut lah sebab masalah mungkin tidak ada mengena pun dengan kita. Kita tak pasti lagi. Tapi saya rasa sangat merugikanlah Datuk Adi sebab rakyat di Indonesia, terutamanya peminat-peminat filem menunggu-nunggu sebenarnya kedatangan Datuk Adi ni supaya Datuk Adi boleh melebarkan lagi populariti dia di Indonesia. Bang, ada tak kata-kata sedikit untuk Adiputra jika Datuk Adiputra sedang melihat? Rasa perkara ini sepatutnya tidak perlulah digembar-gembor lagi. Saya berharap sebenarnya Datuk Adiputra selaku watak utama Mat Kilau untuk mengambil peluang ini kita pergi ke pasaran Indonesia. Saya berharap pihak netizen pun tidak perlulah memanjangkan dan saya rasa secara peribadi saya dengan Datuk Adiputra akan berjumpa, bertemu, insya-Allah perkara ini akan diselesaikan. Ya, betul lah tu kan. Kita dah support cerita Malaysia ni. Bila dah masuk ke luar negara tu, kita support lagi. Bagi besar lagi cerita Mat Kilau. Kau jauh pergi Ya, kan. Tapi itulah Aziz, aku nak tanya kau lah. Kau nak tanya aku apa? Kau rasakan yang last week tu lah yang kau datang lambat tu kan. Aku marah ke tidak kau tak ikut call time? Nampak macam marah sebab, yelah kan, sebagai senior mestilah marah. Kau payah ke sini? Sini aku dalam Melody. Kau kan senior sebulan awal daripada aku. Sebulan awal je. Sebulan awal. Tapi inilah aku nak cakap ni, Aziz. Ni ada satu ni, producer.
pengarah producer Pengarah ni. semua dia. Dia marah pasal call time ni. Ya, sebab ada artis baru yang tak jaga call time. Aduh, tu yang takut tu. Kenalah jaga call time. Ya, kita kena berdisiplin. Ya, berdisiplin di. Ya, dan satu lagi cerita. Cerita pasal ada seorang penyanyi ni rumahnya dimasuki perompak. Alamak, Aziz. Masuk perompak? Ya. Kalau aku paranoid weh, trauma. Takut kan? Trauma kan? Sebab apa? Sebab yelah, bila rumah dimasuki perompak tu adalah satu benda yang tak dijangka. Yelah, rumahku kan syurgaku. Ya, wow. Wow, nampak? Kita masuk Dia sekali. gunakan tu. Tapi dengan cerita ada saman menyaman pula pasal rompakan ni. Tapi pasal apa? Apa yang jadi kepada Radio AG dan Michael Ang? Dia saman perompak? Ya. Boleh saman sekarang tak tahulah, kalau nak tahu, let's go. Sebab bila rumah dirompak, dia boleh disaman. Saman rumah. Itu yang nak kena. Hati mana yang tidak pilu jika hasil titik peluh hilang begitu sahaja? Itulah yang dihadapi oleh Radio AG apabila rumahnya dipecah masuk baru-baru ini. Lebih menyedihkan, dilakukan oleh individu yang dikenali. Aduhai. Sebagai peguam untuk Abang Radi sendiri, kenapa yang Abang boleh kongsikan tentang peristiwa yang berlaku ni? Daripada info yang kita dapat daripada Radi, dapatan fakta apa semua, kita dapati memang terdapat elemen pecah masuk. Perkara-perkara ini tak patut berlaku lah sebenarnya. Radi pun dah arahkan saya untuk ambil satu tindakan undang-undang. Cuma saya tak boleh nak komen lanjut sebab perkara ini masih baru. Siasatan pun tengah berjalan. Kita tengah kumpul semua sebelum kita nak teruskan satu tindakan undang-undang lah kepada individu-individu tersebut lah. Hari itu si dia datang tak bagi masuk kan, tapi dia kata apa? Dia kata dia owner kan? Dia owner. Dia guna access card yang saya amanahkan untuk seorang individu yang saya boleh katakan baru lah kenal, tapi kenalan tu telah menjadi satu kenalan yang membawa satu projek lah. Individu yang dikatakan pecah masuk tu, dia nak tuntut barang-barang yang dia beli dan telah dikatakan sebagai ajaran untuk saya untuk membantu membuat studio, cukuplah untuk saya buat lagu. So selama 5 bulan juga saya telah belajar tu, saya tak pernah menggunakan software apa semua, so saya dalam proses belajar juga. So masa kejadian tu saya dapat panggilan daripada teman rumah saya lah. Dia datang nak ambil ni semua tak ambil je lah apa yang dia punya. Sekali saya on the way balik, saya tengok barang semua kat depan rumah dah. So saya tanya kat dia, kenapa buat macam ni? Dia datang, ada 4 orang tu termasuk dia. Saya dengar lah macam, ambil je balik, kau yang beli barang ni, kau dah hak nak ambil balik barang ni aja. Tapi kalau nak ambil tak apalah, ambil kalau happy. Tapi lagu, semasa dia orang dalam proses nak ambil barang tu, saya kata tak apalah macam ni lah. Saya pergi balai lah, tapi minta tolong. Komputer tinggal dulu sebab saya nak transfer. Mungkin ada abang rasa dia tak mungkin unsur sabotaj dari segi mungkin perilaku yang mereka lakukan tu. Sorry saya macam bil hutang hospital Allah yang maha ibu saya, jadi dia try contact saya di Instagram. Dia call terus nak pastikan dia tak scam, tak prank semua. So saya rasa macam okey lah kan, apa salahnya kan. Dia ada mention lah pasal membesarkan lagu WD semua. So saya rasa saya sangka baik lah. Saya sangka baik lah. Saya tak sangka pula jadi Binangka yang Astaghfirullahaladzim, nak marah pun. Saya tengok apa yang dia buat baik. Saya rasa macam tak apalah. Kalau dia ambil balik apa yang dia claim sebagai ajaran saya tu, itu dia antara dengan Allah lah kan. Cuma saya nak kepada lagu tu lah, dia pulangkan direct kepada saya. Lepas minggu ni tak ada kontak saya pun. Dia block saya. So saya rasa macam inilah. Saya serah pada pihak berasa. Kalau ikutkan, memang dia tak boleh ambil. Tapi dia buat laporan boleh. Cuma kami tak boleh campur lah. Saya tak fikir bukan. Cuma saya nak dia clearkan tu dengan saya. Even lagu pun saya beranggap macam itulah karya saya yang Allah bagi cipta. So saya usaha kepada Allah. Sekiranya lah abang, individu tu melihat abang sekarang, mungkin apa yang ingin diperkatakan kepada orang tu? Saya dengan dia tak ada masalah. Saya rasa saya boleh je kan dengar kan apa dia punya problem tu kan. Jadi saya kalau boleh lah, saya nak dia just pulangkanlah lagu tu. Tapi apa-apa pun saya dah bagi tahu, cara baik lah. Kalau boleh kita tak nak macam sampai ada rasa macam nak bergerak pun ada rasa macam berat tu aku ada. Aduh, grudge lah, dendam lah apa kan. Sebab saya memang nilai tak lah. Saya rasa macam apa yang berlaku ni semua Allah izinkan. Jadi saya rasa macam no point saya nak memberontak ke apa kan. Untuk yang baik-baik je lah. Sedap sangat ada lagu AG. Sampai kena rompak. Pengarah
dan juga penerbit drama yang sinonim dengan bermulut lantang. Michael Ang menjadi sebutan angkara kata-kata berbisa yang dilontarkan di laman Instagram beliau. Nampak gayanya, kali ini Michael Ang kecewa dengan masalah disiplin segelintir pelakon baharu. Apa cerita tu, Mai? Secara eksklusif, Melody dapatkan Michael Ang di set penggambaran filem terbaru beliau di Raut Pahang. Mai, lantang ya di laman Instagram. Carut siapa tu? Sejujurnya, I tak carut mana-mana artis atau pelakon. It's just that masa I shooting tu, I tengah frust dengan ada pelakon-pelakon dipanggil extra lah. Even though you nak jadi extra pun, memang you nak bertapak dalam industri ni. Tapi masa kau jadi extra pun, kau buat macam tu. Kalau you betul-betul nak buat, kena ada ilmu sikit lah. Not like totally don't know what you are doing. Kadang-kadang director akan bagi direction semua. Tapi director akan lagi suka bila you bagi reaction macam what naturally people would do. Ini aku suruh kau baring kat katil, kau baring je kat katil macam mayat. Lebih aku letak je patung. You sendiri sebagai pengarah dan penerbit, kecewa tak dengan situasi tu? Kadang-kadang orang tak faham. Bila I post tu, orang kata, kau tak buat casting ke? Kau tak buat tu ke? Kau tak buat ni ke? Hakikatnya kadang-kadang korang tak tahu. Pelakon ni pun ada kabel. Nak tak nak, aku kena pakai je. Faham-faham je lah. Seolah meluahkan sesuatu. Siapa sebenarnya pakai kabel tu? Boleh cerita? Tak ada siapa-siapa. Aku cakap je. Tapi itu memang hakikatnya. Siapa makan cili dia rasa pedas, saya tahulah. Kita tengok watak Mike dalam filem terbaru ni. Pakai macam ni je. Ada segelintir artis tu tak nak pakai macam ni. Watak aku. Orang Kelantan Cina zaman Jepun serang Malaya. Kau nak aku pakai apa? Rafroret. Ke dia lah ikut watak. Dia aku colour rambut ni pun sebab dia nak watak ni. Aku suka colour rambut. You have to follow watak lah. Kalau dah kena pakai macam tu, kena pakai macam tu. You have to make some sacrifices. Maybe you boleh cakap dekat penonton-penonton atau pelapis-pelapis baru dekat luar sana. Macam mana you sendiri bersedia jika menerima sesuatu watak dalam filem atau drama? In any job, people dah bayar. So you do your job. Kalau kau tak suka dengan harga tu, jangan kerja. Duduk rumah je, goyang kaki. Harapkan mak bapak suap kau sampai kau ketua. Nama Michael Ang terkenal dengan kelantangan. Tak takut ke macam orang jadi takut dengan you pula? Sebenarnya aku tak kisah apa korang nak takut ke apa. It's just a job that you need to do well. Kalau orang tak bayar, kau nak buat sambil lewa. Kalau kita minta belas kasihan, kau datanglah set aku, kau syuting lah. Tapi aku tak ada duit nak bayar kau. Itu aku tak boleh cakap apa lah. Tapi ni kita bayar. So at least you have to show commitment that you are doing your job also. Kita tengok juga kan macam adalah juga pelakon yang kata favourite Michael Ang sendiri. Ada yang baik tu baiklah. Macam mana pula yang orang kata jadi fake untuk dapat job? Alah, yang fake tu sebenarnya semua orang fake. Aku pun kadang-kadang kena fake juga nak dapat job. Tak proper lah kalau kau kata kau tak pernah fake, kau tak pernah mengampu semata-mata untuk job. Sometimes you just have to fake it to make it. It's the truth fact. And semua orang pernah fake it. So tak payah korang nak jadi ahli syurga. Kau tak fake, dia fake lah tu. Lembut lagi. Kiranya you nak cakap you tak kisah kalau orang fake dengan you untuk dapatkan sesuatu dari you. Kalau I seorang yang lurus bendul yang bodoh tu, aku termakan lah fake dia. Kalau aku nampak, pandai-pandai lah. Sometimes you need their favour. Dia need your favour, kau buat je lah. Nanti bila kau dah favour, kau ungkit lah balik. Satu dunia fake dek. Mai, sebagai seorang pengarah dan penerbit, kita tengok ada je adegan-adegan antara pelakon lelaki dan pelakon perempuan menjadi kritikan netizen. Berpelukan, salah, berpegangan, salah. Apa yang diorang nak sebenarnya tu kita tak tahu. Apa komen you? Macam saya kata, banyak sangat ahli syurga ni. Bila buat drama tak berpegang, takkan bila laki bini duduk jauh-jauhan, takkan nak tidur pakai tudung. Takkan tu, takkan ni. Bila kau buat dia berpegang tangan sikit ke, ambil gambar perkahwinan berpeluk sikit ke, haram. Make up your mind. Apa kau orang nak? Bila buat salah, tak buat salah. Kau ni memang ahli syurga lah. Fed up aku. Okey, Mak sendiri cakap dia dah fed up dengan masalah netizen yang suka sangat cari pasal ni. Jadi you sendiri ada tak rasa dah give up nak buat lagi karya-karya hebat untuk Malaysia? Ya, aku kata aku fed up. Aku fed up dengan netizen. Sekarang aku dah malas. Tak cakap apa. Cakap je lah. Yang baru-baru ni pun aku tahu kau nak tanya soalan tu. Tu sebab kau sanggup datang ke Raup ni. Pasal video-video tu. Sejujurnya video tu pun aku tak tengok. Tiba-tiba korang suruh aku komen. Lepas tu ada satu portal ni suruh aku komen. Aku dah cakap off the record. Kau tetap free. Tu pun aku malas layan. Maybe apa kata-kata yang boleh Mike katakan dekat penonton-penonton Melody dan juga sedikit nasihat untuk pelapis-pelapis baru yang cuba menapak dalam industri kita. Adakan ilmu sikit. Jangan ingat muka cantik masuk boleh famous terus. Tak semestinya, dek. Tak selamanya kau famous. Dan kepada rakyat Malaysia, dah lah. Dunia dia dah cukup celaru. Kau tak payah bitter sangat. Sebelum kau nak mengata orang, kau tengok diri kau sendiri. Kau cukup sempurna ke? Kau ahli syurga ke? Entah kau ada booking dekat neraka dah. Ya, kenapa? Banyak hari ni adalah antara episod yang aku rasa banyak gila cerita panas. Memang, paling banyak kan. Tapi nak tahu cerita panas apa lagi yang ada dalam Melody, jangan lupa untuk saksikan setiap hari Ahad pukul 12.30 tengah hari. Yes, betul tu.
Kau nak cakap macam nak cakap bye-bye je kat semua orang. Ya, tapi ada satu lagi benda yang Haziq nak ingatkan. Apa? Embas pun jangan lupa tengok. Isnin sampai Jumaat pukul 9 malam di TV3. Setiap hari Isnin sampai Jumaat tu ada. Ya, betul. Maksudnya kadang-kadang cerita yang kita tak sempat dengan Kak Melody ada kat Embas kan? Ada, betul. Jadi dah habis. Ni betul habis. Betul. Okey, tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi, Dek. Berdiri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Fazi, kejapnya boleh 2 jam tak Melody? Okey, kita request. 2 jam Okey, kejap. Nak request kena buat surat. Mana surat? Tulis sana.